Ya. Ini nak cerita tentang apa? Kita nak cerita tentang susu ibu. Benarkah susu ibu ini tercemar? Bersama dengan tetamu kita hari ini, kita gunakan Nun di hujung sana. Siapa tak kenal Dinas Mokhtar, walaupun sibuk tapi masih lagi hari ini dapat bersama kami. Terima kasih Dinas. Terima kasih. Khaira sihat? Khaira sihat. Penyokong breastfeeding ataupun penyusuan ibu Oh yes. 100%. 100% all the way. Okey, dan di sebelah Dinas kita juga bersama dengan Puan Kamaria, iaitu perunding laktasi. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Dan di sebelah Puan Kamaria kita juga bersama dengan Dr. Nur Rashikan Abdul Fuad, pakar obstetrik dan gynekologi Hospital Sungai Buloh. Selamat datang doktor. Terima kasih. Dan orang kata berkenaan dengan topik kita ni, benarkah susu ibu boleh tercemar? Mungkin doktor boleh memberi kupasan. Okey. Terima kasih ya Rina, Zura. Sebenarnya seperti apa juga jenis makanan yang ada di dunia ni, susu ibu juga boleh tercemar. Tetapi bagaimana cara pencemaran tersebut? Ya, pencemaran tu boleh berlaku sekiranya bekas susu ibu kotor, ya, sekiranya ditinggalkan terlalu lama, ya, dan juga sekiranya ubat-ubatan yang dimakan oleh ibu tu boleh menyebabkan pencemaran susu tersebut. Okey. Tetapi perlu diingatkan, susu ibu adalah sesuatu yang hidup. Ya, dia bukan seperti susu tepung, ya, yang dibancuh air, yang tidak mempunyai apa-apa zat, tidak ada mempunyai apa-apa antiviral, antibakterial ataupun antifungal di dalamnya. Okey. Jadi pencemaran tersebut sekiranya berlaku pun boleh lagi terlalu sedikitlah sekiranya berlaku. Saya suka mungkin doktor nak sentuh dengan lebih mendalam tentang jenis ubat-ubatan yang mungkin boleh memungkinkan susu ibu itu tercemar. Apakah jenis ubat itu? Okay, ubat-ubatan yang kita maksudkan di sini adalah merupakan ubat-ubatan yang digunakan terutamanya untuk kemoterapi. Ya, ubat-ubatan yang atau heroin. Ya. Di mana ubat-ubatan biasa, contohnya seperti sakit demam, pening kepala, sesama, ya, masih boleh dimakan dengan selamat. Dan sekiranya pun kita kena ingat badan kita sentiasa menapis apa-apa yang dikeluarkan daripada cairan badan. Jadi termasuklah sistem badan ibu itu sendiri ada proses penapisan tersendiri yang menyebabkan susu yang diberikan pada ibu anak tersebut akan ditapis terlebih dahulu oleh badan, menyebabkan kuantiti yang dikeluarkan itu sangat sedikit dan tidak boleh membawa apa-apa kesan pada baby. Bermakna susah tercemar susu ibu ni sebenarnya. Saya setuju. Okey, Dinas. Topik dia. Dinas sedikit mungkin pengalaman menyusukan anak si Khaira ni. Bagaimana agaknya? Pengalaman Dinas memanglah sesuatu yang complete me as a mother. Rasanya lah kan, sebab dia sesuatu yang memang Dinas memang passionate about. So bila kita breastfeed, dia macam lagi connected to us as a mother. And then memanglah dia boleh nampak tak perbezaan dia bila bapa dia bawa balik dan mak dia bawa balik. Bapa dia langsung tak nampak dah. Sebab dia nampak mak dia je kan. Dan, nampak ada makna tu. Dan bagi Dinas, dia lebih senang untuk Dinas sebab apa? Dia alhamdulillah jarang sakit, jarang demam. Dan dia dia very active in a different way. And then pembesaran dia pun kita tak takut sebab dia tak terlampau besar, tak terlampau kecil. Dia just nice, alhamdulillah. And then and she's very cerdik. Like very cerdik, and dia nampak tak perbezaan dia dengan budak yang tak breastfeed dan dia sebagai a fully breastfeed child. You can see the difference. Itu orang kata antara khasiat susu ibu itu sendiri, dan secara tak langsung sebenarnya bonding antara ibu dan anak tu pun boleh terbentuk. Kita nak tanya dengan Puan Kamaria sendiri. Kalau doktor tadi sentuh daripada segi jenis ubatan, bagaimana pula daripada situasi persekitaran ataupun tempat ibu itu bekerja yang terdedah dengan pelbagai bahan kimia, contohnya macam bahan kimia arsenik. Adakah sebenarnya memungkinkan susu ibu itu boleh tercemar? Pendedahan susu ibu terhadap persekitarannya, kalau kita lihat dari segi komponen dalam susu ibu itu sendirilah sebenarnya yang melindungi. Tetapi kalau ada pun macam bahan chemical sebagainya, of course dia tidak dilawan oleh antibakterial, antivirus dan antifungus. Tetapi kalau ada pun mungkin terlalu minima kesannya. But kalau kita tengok dalam environment yang lebih luas lagi, biasanya
ibu dan bayi dia ada masa bersama. Ada masa bersama. Dan pendedahan terhadap persekitaran ini yang boleh menjamin keselamatan bayi tadi. Apa yang saya maksudkan di sini, kita galakkan ibu yang menyusu ni beradalah bersama bayi selama yang boleh. Kerana apabila bayi dan ibu berada dalam situasi environment yang sama, ibu akan dapat menghidupkan pertahanan badan yang sesuai dengan environment bayi tadi. Okey, dan pertahanan ini akan dapat disalurkan melalui susu ibu, dan anak tadi akan dapat dilindungi oleh pertahanan yang dibekalkan oleh ibu tadi. Okey. Tak kira anak tadi berumur 1 bulan ke, 2 bulan ke, 2 tahun ke, 4 tahun ke, efek ini akan tetap berkekalan. Sebab tu penyusuan ibu ni harus diteruskan selama yang boleh. Selama yang boleh katanya. Okey. Dan macam mana pula tentang ada setengah kenyataan kita pernah mendengar tentang cerita susu basi. Susu ibu basi ni. Mungkin boleh doktor nak terangkan sedikit persepsi atau komentar orang masyarakat tentang susu basi ni. Okey, susu basi itu mungkin hanya sebenarnya satu myth, ya. Kerana sebenarnya susu ibu ni adalah mengandungi probiotik, mempunyai lactobacillus yang hidup, ya, mempunyai sesuatu yang hidup yang boleh menahan, memberi pertahanan pada bayi, ya. Jadi sekiranya bergantung pada seperti saya ceritakan tadi, kalau kata bekasnya kotor, tangan ibu yang pegang kotor, susu itu akan menjadi basi. Tetapi sekiranya semua telah dilakukan untuk memastikan susu itu benar-benar bersih, kalau kita letak 2 botol, ya, berisi, satu isi susu ibu, satu kita isikan dengan susu formula, kita akan lihat susu ibu itu sendiri lebih tahan lebih lama daripada dengan susu botol itu sendiri. Ya, maksudnya ada bahan di dalam susu itu yang masih belum dapat ditiru oleh mana-mana company susu di dunia ni dalam menyebabkan susu itu tidak basi. Ya. Zura, kalau saya boleh tambah sikit lagi. Silakan. Kita kena faham, payudara ibu ni sangat istimewa. Okey, dia adalah sterile. Okey, kenapa satu-satu makanan tu boleh rosak? Ia adalah tindak balas dengan bakteria, germs yang ada dalam udara. Tapi disebabkan payudara tu sendiri sterile sifatnya, okey, tidak ada tindak balas sedemikian. Sebab tu saya selalu bagi tahu dekat peserta-peserta kursus saya, jangan risau susu akan tukar jadi keju dalam payudara. Tak ada No such istilah thing. itu. Belum ada. Dia tak akan jadi keju. Tetapi apa yang berlaku ialah mungkin saluran tersumbat. Okey, saluran susu tersumbat. Ya. Jadi apabila dikeluarkan, dia akan nampak sifat itu lebih pekat dan sebagainya. Tapi dia bukan keju. Itu adalah perkara yang perlu diketahui oleh setiap wanita, saya kira. Okey, banyak lagi kita nak mengetahui kupasan topik tentang benarkah susu ibu ini boleh tercemar bersama dengan 3 tetamu di studio sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana. Rancak perbualannya, ya. Banyak yang kita kongsikan sementara menunggu commercial break tadi. Walaupun saya sebenarnya masih belum gelas seorang ibu, banyak sebenarnya informasi saya dapat daripada perbincangan kita tadi. Dan mungkin Zura nak kongsikan pengalaman Zura sendiri, seorang ibu. Kalau seperti ibu-ibu lain jugalah, kadang-kadang kalau ibu yang menyusukan bayi itu, apabila ibu tu makan pedas, anaknya pun akan terasa sama. Dan mungkin kesannya cerit-berit dan sebagainya. Jadi mungkin Puan Kamariah ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang jenis pemakanan yang perlu diambil oleh si ibu itu dalam memastikan bahawa anaknya berada dalam keadaan yang betul lah dalam tempoh proses penyusuan. Zura, interesting enough saya melihat dari perspektif yang positif sebenarnya tentang rasa makanan tadi. Okey, sebenarnya itu yang istimewanya, anak-anak yang menyusu dengan susu ibu ni, dia akan makan makanan yang biasa diambil oleh ibu dia. Contohnya kalau ibu dia biasa makan pedas, dia dah biasa dah rasa pedas tu. Tak ada apa daripada dia. Okey, kalau ibu tu makan durian, okey, dia akan rasa durian tu. Sebab tu kadang-kadang ada, kalau anak dah besar sikit, dia boleh bercakap, dia kata, mama hari ni rasa oren. Susu rasa oren. Okay? Which is very interesting sebab itulah yang memberi kelebihan pada anak-anak yang menyusu ni, sebab perisa susu ibu ni pelbagai rasa. Hari-hari lain-lain rasa. Hari ini makan durian lah rasanya. Hari ini makan petai rasanya. Satu nikmat Satu nikmat. Khaira pun Dinas tak jaga. Okey, Khaira tak boleh makan ni, Khaira tak boleh makan ni. Apa yang Dinas makan, dia makan.
Sebab dia dah biasa daripada bila Dinas pregnantkan dia dalam perut lagi, Dinas memang makan apa saja. Tak ada pantang, tak ada apa, memang makan apa saja. Dan bila dia keluar, dia lebih senang untuk bagi dia makan. Dan dia tak choosy tau. Dia Itu pun suka kelebihan. cuba benda yang baru. Istimewanya susu ibu itu. Okey, sebelum kita nak pergi jauh lagi, apa kata kita sebenarnya ada satu paparan bingkisan pendapat orang ramai tentang susu Topik ibu kita ini. ni. Kita saksikan. Susu ibu masukkan dalam botol dan simpan dalam peti ais. Wow, I don't know. Cara terbaik. Alamak. Tak pandai lah. Simpan dalam peti ais lah. Freezer. Setakat ni saya belum ada pengalaman lagi. Jadi memang betul tahu. Tak tahu macam mana. Sebenarnya tak tahulah. Sebab sekarang umur jadi tak ada kawan yang pernah mengandung. Tak ada sepupu siapa yang pernah mengandung. Tapi tengok dokumentasi, dia orang simpan dalam peti sejuk kan. Yang biasa saya tahulah orang simpan dalam peti sejuk. Dia akan beku, lepas tu boleh panaskan balik. Susu tu masih elok lah untuk susu ibu. Cara terbaik. Tak payah simpan. Biarkan je tu. Boleh, tapi time kalau wife dah kerja, macam mana nak bagi tu? Terpaksa kena pakai susu formula lah. My sister dia ada anak, so saya nampak dia simpan dalam freezer. And I think it can last like for a few weeks. Not few weeks, a few days lah. Yeah. Wife yang buat. Kan? Okay, abang tengok wife abang buat macam mana? Dia pakai pump lah. Dia pakai pump dan kemudian dia dia botolkan, dia simpan peti ais. Dia saja, I rasa dia sajalah macam mana nak letak peti ais dan berapa, dia kata lama pun boleh. Saya tak ada pengalaman, tapi kalau saya tengok kawan-kawan saya yang ada pengalaman, dia biasa dia pump, dia paket letak dalam peti sejuk lah. Kenapa? Saya pun tak tahu. Kenapa awak rasa? Mungkin tahan lama kot, kalau letak luar mungkin basi ke apa. Supaya dia tak basi dan tak ada virus ataupun kuman. Susu ibu ni biasanya dia kena bagi fresh lah kan, baru dia punya nutrien kekal kan. Kalau dia tak sempat bang? Kalau tak sempat boleh extract kan, buat tepung. Jadikan tepung, susu tepung. Pelbagai pendapat yang kita dengar. Macam-macam pandangan kelakar pun ada sebenarnya. Lelaki-lelaki itu. Iya, ada yang kata simpan dalam peti sejuk, ada yang kata entah tak tahu katanya. Jadi macam Dinas macam mana agaknya masa di awal menjadi seorang ibu itu, adakah mendapat maklumat sebelum atau macam mana? Okey, sebelum Dinas bergelar ibu, memanglah Dinas tak berapa nak tahulah kot kan. Sebab kita tak ada experience. Dan Dinas timba pengalaman pun daripada kakak Dinas. Kakak Dinas pun menyusukan anak dia. Anak dia pun baru 2 tahun. Dan daripada situ nak belajarlah macam mana nak storage, apa benda yang nak pakai. Dan kalau nak basuh botol tak boleh guna kalau peringkat baby tu mana boleh guna yang pembasuh biasa. Kena ada special punya pembasuh yang selamat untuk baby. Jadi bagi Dinas pun ada kebanyakan daripada kawan-kawan Dinas yang dah bekerja dan kata, alamak Dinas, bila masa nak pump, kita dah bekerja, susah, kita nak store kat mana, dalam kita punya office tak ada peti ais. Well, sekarang ni zaman berteknologi, macam-macam benda moden yang kita perolehi untuk menyenangkan lagi para ibu untuk menyusu. Jadi Dinas, macam mana Dinas lakukan, Dinas pump setiap 3 jam. Di location ke dalam kereta pun boleh, and then kita ada breast pump yang khas yang di mana kita boleh charge dari malam. So siang tu the whole day you boleh pump di mana saja. And dia datang dengan hands free tau. Kita tak payah nak pegang pun benda tu. Menggunakan bateri atau apa? Bateri. Bateri, okey. Dia charge, dia charge, dia gantung kat je, and then dia akan melakukan secara natural. Kan? Dan bila susu dah keluar, kita letak dalam botol dan letak dalam ice bag dengan ice pack yang boleh didapati di pasaran yang boleh last 16 hours. That's very long. So kalau Dinas shoot daripada pagi sampai ke malam pun, dia masih lagi sejuk dan masih lagi protect susu kita. Dan bila kita balik, kita letak dalam fridge. Dan dia bukan boleh last hanya beberapa hari. Di dalam, kalau kita letak dalam freezer, dia boleh last up to 6 months. If you betul-betul handle the milk properly. 6 months. So I kalau Dinas kena terpaksa pergi outstation for
4 days pun, I tak ada masalah dalam tak cukup susu atau apa dia. Sebab peti ais Dina memang dah penuh. Tapi Khaira sendiri adakah lebih menggemari secara orang kata Direct. Direct ataupun macam mana? Of course. Terus. All babies would like to go direct. Sebab apa? Dia kenikmatan dia, panas dia terus sebagai anak Allah. Okey, kalau kita nak sentuh daripada segi penyimpanan kan doktor, ada yang selalu macam kita dengar tadi pandangan simpanan peti sejuk. Bagaimana kalau simpanan itu tidak kedap udara, bolehkah dia tercemar sebenarnya? Okey, yang dimaksudkan dengan kedap udara dan sebagainya, bila kata kita nak simpan sesuatu makanan, ya, itu adalah tanggungjawab kita untuk memastikan dia tak tercemar. Contoh sama macam makanan lain, macam kita nak simpan untuk deep freeze, kata nak masuk dalam freezer makanan yang kita dah siapkan malam tu, kita akan pastikan dia okey kan. Jadi yang dimaksudkan dengan tak kedap udara dan sebagainya sepatutnya tak berlaku. Tapi sekiranya dia berlaku, susu tersebut tidak mudah tercemar. Kerana kalau kita letak susu atas meja ni, ya, dia akan terbuka. Dia tahan selinga 4 hingga 8 jam pada suhu bilik biasa. Yang kalau aircon lah katakan 90 degrees, dia boleh tahan selama itu. Tetapi sebaiknya kita bila selepas perah tu terus bila suhu dia dah rendah sikit, sebab badan kita 37 darjah Celsius, susu tu panas ya, bila dah sejuk sikit baru kita masukkan dalam peti ais. Supaya dia sama ni ya. Sebab kita kena ingat susu ni adalah benda hidup. Itu yang beza dia dengan susu tepung tu. Susu tepung is susu matilah. Mana ada susu. Okey, Puan Kamaria ada sesuatu yang ingin diperkatakan? Saya ingin tambah sikit berkenaan dengan kebaikan susu ibu ni tadi. Memang kita faham komponen yang ada dalam susu ibu tu yang melindungi apabila dia berada di luar. Okay. Itu yang menyebabkan dia bertahan sekian-sekian lama. Kalau dalam suhu bilik begitu, dalam peti ais begitu, lebih panjang lagi. Tapi askar-askar ni, paling baik jika dia dapat berfungsi terus dalam badan bayi. Sebab itulah yang akan memberi pertahanan pada baby tadi. Kalau dia kat luar, dia kena protect susu tu tadi sampai tahan begitu lama. Tapi kalau dia dapat terus masuk dalam perut baby, dialah jadi askar dalam baby tadi. Sebab tu kita galakkan menyusulah secara direct selagi boleh. Selagi boleh. Ramai orang tanya, macam mana Dina boleh gugus? Salah satu caranya menyusu anak kita secara eksklusif. Itu rahsianya. Itulah rahsianya. Ramai orang dia macam tak agak-agak. Macam mana kurus cepat? Menyusukan anak. Khaira usianya sekarang 1 tahun 3 bulan. Memang diberi secara penuh. Secara penuh. Dia memang suka menyusu. Dia memang enjoy herself. Addicted to my milk. Okey. Sedikit mungkin tip mungkin boleh diberikan kepada wanita-wanita di luar sana yang orang kata dari segi penyimpanan itu untuk memastikan anak mendapat susu yang baik. Okey, kita kena sentiasa basuh tangan dululah sebelum kita pump, dan kalau terdesak macam mana pun kita kena pastikan jangan pegang susu tu lah, jangan tercelup tangan kita ke dalam susu itu. Tapi kalau pun tak apa, because it's still good for your baby. Jangan bazir. Dan bagi Dinas kan, bila Dinas pump, kalau tertumpah sikit pun Dina boleh nangis. Sebab it's very precious to me dan it's susah effort kita. Sedih sedih, rasa macam alah anak aku tak dapat walaupun setitik sekalipun. Jadi bagi Dinas, kalau you boleh menyusukan anak, you ada susu yang banyak, go ahead. Susukan secara eksklusif, dan it's good for your baby, it's good for you, daripada kanser payudara dan sebagainya. And bagi Dinas, ia adalah satu perkara yang responsibility kita sebagai seorang ibu, Dinas rasa. Dan walaupun kita bekerja, Dinas tak rasa macam guilty sangat tak ada dengan dia kat rumah. Sebab I tengah pump untuk dia, bila balik nanti mami bagi. Dia punya perasaan tu, it's susah. Lain macam sikit. Okey. Mungkin doktor ataupun Puan Kamaria boleh memberi penjelasan berkenaan pula dengan ibu-ibu yang alkoholik ataupun yang merokok. Adakah turut memberi kesan sewaktu penyusuan? Okey. Kalau saya jawab dulu sikit. Pada saya, penyusuan ibu ni mungkin menjadi titik tolak untuk seorang tu berubah juga ke arah sesuatu yang lebih baik. Mungkin sebab dia nak protect anak dia, dia tak nak terlalu banyak alkohol pergi kepada anak dia melalui susu ibu tadi. Dengan cara itu dia berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi andai kata penggunaan alkohol tadi adalah untuk tujuan tradisi, contohnya berpantang dalam kaum Cina, dia menggunakan alkohol, ada kaedah
untuk mengurangkan tahap alkohol dalam tu, mungkin dia panaskan dulu sedikit, okey, sehingga evaporate alkohol tadi, dan bolehlah mengamalkan tradisi tadi. Okey, dan doktor sedikit mungkin tentang ada juga yang kata ragu-ragu tentang warna susu ibu itu juga memainkan peranan yang penting. Ini dah tercemar ke susunya, warna lain ni berubah. Jadi macam mana doktor? Okey. Disebabkan susu ibu ni bergantung kepada apa yang kita makan, ya. Jadi kalau katalah hari itu kita banyak makan sayur, mungkin warna dia kehijau-hijauan, ya. Adalah hijau susu. Banyak sayur. Atau kalau kita makan nangka, bau dia wangi macam bau nangka. Ada juga. Jadinya dia bergantung pada apa yang kita makan. Jadi walaupun kata dia berubah dari segi warna, mungkin rasa tu, ya. Tetapi khasiatnya masih tak berubah. Khasiat tu yang kita nak pada anak-anak. Dan juga yang bagusnya bila anak boleh rasa macam-macam ialah dia memberi persediaan untuk anak-anak ni untuk mendapat makanan pelengkap pada usia 6 bulan lagi. Jadi seperti yang Dina cakap tadi, bayi takkan jadi very fussy eater. Dia akan makan sebab dia dah biasa dah rasa masa sebelum ni. Dan Dina sendiri, bagaimana agaknya kita nak educate ibu-ibu di luar sana ataupun mereka yang bakal bergelar ibu untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya penting susu ibu itu untuk anak kita? Sebenarnya Dinas sebagai seorang selebriti, Dinas memikul satu tanggungjawab di mana tanggungjawab Dinas untuk educate. Maybe by me talking, diorang akan listen. So macam, ataupun mungkin lebih senang untuk mereka menerima benda apa yang kita cakap. Dan bagi Dinas suka educate, especially my customers dekat I punya kedai. So diorang akan tanya, kenapa kita kena pakai baju breastfeeding? Sebenarnya saya masih pregnant lagi, kenapa kena pakai baju breastfeeding? Satu bonus untuk diorang di mana diorang akan mentally prepare themselves in the head, dalam kepala, aku akan breastfeed anak aku, di mana susu tu akan produce even more secara psikologinya. Secara psikologinya. Dan kita, masalah dengan kita sekarang ni, kebanyakan ibu-ibu diorang nak cara yang lebih mudah. Di mana bagi Dinas bukan cara lebih mudah, is your choice. Tu Dinas educate, Dinas banyak educate Dinas punya customers dan juga kawan-kawan yang baru je mengandung, nak menanti saat-saat melahirkan anak pertama. Jadi Dinas rasa tanggungjawab Dinas untuk bagi tahu diorang sebenarnya what is breastfeeding all about. Sebab ramai orang tak tahu, macam kita dapat tengok video tadi kan, semua orang macam tak berapa jelas tentang kenapa kita kena breastfeed anak kita. Ini adalah tanggungjawab Dinas di mana I will come in to actually talk about breastfeeding to public lah. Dan Dinas rasa seronok. Dinas rasa itu adalah satu tanggungjawab Dinas untuk educate kita punya ni. Dan satu benda, bila kita breastfeed anak kita, dia akan jadi turun-temurun tau. Dia akan macam anak dia pun akan breastfeed anak dia. Dan cucu cicit semua akan generasi ke generasi. Dia akan jadi macam Dinas nak lakukan satu benda yang breastfeeding is a trend sekarang ni. Itu sebab is another reason kenapa Dinas create benda-benda, baju-baju yang membantu ibu untuk nampak lebih trendy, dan it's a trend to breastfeed. It's a trend to wear breastfeeding baju. So masih lagi boleh bergaya. Yes. Memang bila Dinas bercakap, dia bersinar matanya bercakap tentang penyusuan ibu. Memang sokong 100%. Okey, sedikitlah doktor kupasan ataupun rumusan yang boleh kita ceritakan kepada halayak kita tentang proses penyusuan bayi ini adalah sesuatu yang begitu menakjubkan bagi setiap wanita. Sebagai seorang ibu mula-mula dan juga seorang doktor dan juga pakar sakit puan dan perbidanan, saya rasa setakat ni lah tak ada susu yang dapat menggantikan susu ibu. Ya, seperti kita maklum, susu ibu terlalu banyak khasiatnya. Dan saya rasa kebanyakan pesakit-pesakit saya memang dah tahu, ya, bahawa breastfeeding is the best for the baby. Ya, tapi sekarang ni masyarakat kita, wanita kita semua bekerja. Ya, jadi yang memang topik hari ini pun sesuai lah, sebab susu tercemar, penyimpanan susu dan sebagainya. Jadi yang patut kita tekankan sekarang ialah bagaimana mengumpul susu macam Dinas buat, ya, dan juga bagaimana cara kita untuk memastikan susu itu selamat dan bersih untuk baby kita. Ya, kita kebaikan tu memang tahu sangatlah, ya. Tapi sekarang untuk ibu-ibu yang perlu kita tekankan, yang macam Dina bagi contoh, ya, simpan susu, stok dan sebagainya adalah penting. Sebab saya rasa dalam 90% wanita sebenarnya bekerja sekarang ni. Ya. Dan juga saya di sini juga ingin meminta untuk employers, ya,
faham bahawa bila seorang wanita itu bekerja, ya sebenarnya benefit pada company itu adalah lebih baik daripada kalau dia menyusu susu botol, sebab anak dia kurang sakit kerana dia kurang ambil MC untuk anak dia. Betul. Ya, kemudiannya dia juga rasa puas ya, dan dia boleh bekerja dengan lebih kuat untuk company tersebut. Iya. Tetapi apa yang employees perlu buat ialah hanya sediakan satu corner, second hand fridge ke, dengan satu tempat duduk yang selesa, something cozy corner untuk dia pump susu. Satu idea yang bijak. Jangan lupa letak nama. Atau tukar susu dalam peti ais. Tapi that's the least I think employees can do for their breastfeeding. Exactly. Terima kasih diucapkan kepada Dinas, Puan Kamariah dan juga Doktor bersama-sama kita pada hari ini bercerita tentang benarkah susu ibu boleh tercemar. Sebenarnya tak boleh tercemar sangat ya. Mungkin cara kaedah minimal. Sangat minimal. Penyimpanan itu yang memainkan peranan yang penting.